Ayah saya dia sentiasa melakukan perkara-perkara yang keji dan terhina dekat mak saya dan abang saya. Fanatik dalam apa jua bidang akan membunuh kewarasan. Ini memberi impak kepada pemuda ini yang langsung mencetuskan kebencian mendalam terhadap seorang ayah. Dia kurung saya dalam satu bilik lah. Selama 1 tahun jugalah. Kisah seorang anak yang berpotensi, yang kecil dibelai dengan kasih sayang tapi berubah kerana bapa menjadi baran dan penuh dengan emosi. Malah abang kandungnya diperlakukan seperti beg ataupun seperti benda yang tiada nyawa. Diperlakukan, dipukul, ditumbuk sampai menjadi seorang yang agak lembab dan tidak ada rasa dalam kehidupan. Ini memberi impak kepada pemuda ini yang langsung mencetuskan kebencian mendalam terhadap seorang ayah, figura dalam kehidupan. Okey, Rael, macam mana kehidupan keluarga Rael sebenarnya? Sebenarnya keluarga saya ni porak-peranda daripada saya kecil lagi. Saya mempunyai satu abang sentiasa disakiti oleh mak dan ayah saya. Ayah saya dia sentiasa melakukan perkara-perkara yang keji dan terhina dekat mak saya dan abang saya. Saya membesar dalam keadaan sangat-sangat sakit, pedih. Saya tak mampu nak cakap sebab seorang ayah sepatutnya bila di sekolah saya lihat ayah lain semua sayang anak-anak mereka, tapi berbeza dengan saya. Saya seperti kehidupan saya ni tidak adil kerana ayah saya pukul, terajang, sepak, maki, caci dan hina. Dia penagih ke apa sebenarnya? Saya rasa dia sebenarnya memang penagih kerana saya pernah terlihat sebelum ni aktiviti-aktiviti yang di belakang saya dan saya dapat korek sendirilah perkara-perkara yang jijik tu sampai saya pun tak sangka benda tu terjadi. Memang tak rapat langsung lah dengan ayah. Saya benci dia. Benci. Saya tak rasa yang seorang ayah tu wujud dalam hidup saya. Dia memang keji lah. Okey, ketika Rael masih lagi kecil, apa yang dia buat yang Rael nampak lah kalau imbas kepada memori, mungkin nampak dia pukul mak ke ataupun dia apa-apakan kepada abang ke, macam mana? Selalunya kalau dia balik rumah, dia akan lepaskan geram dekat mak saya dan abang saya menjadi mangsa utama kepada ayah dan ibu juga. Kerana ibu ni dia dah kena sepak, kena pukul dengan ayah. Jadi ibu ni pun perlukan satu tempat lepas geram, abang saya lah. Kenapa abang tak melawan? Saya nak katakan saya rapat dengan abang saya pun tidaklah. Kerana saya pun mempunyai masalah mental yang semakin sakit hari demi hari sehingga ke hari ini. Jadi saya boleh katakan mungkin dia menghormati mak dan ayah saya lah. Sebab itu dia tidak melawan. Tapi itu bukan satu perkara yang tepat. Kerana mak dan ayah pun dia tetap ada salah dia. Dia tetap manusia. Dia bukan siapa-siapa. Kalau dia buat benda tu salah, means dia salah juga. Pernah tak macam cuba untuk hati ke hati dengan ayah ataupun minta bantuan orang tengah untuk membantu? Sebenarnya saya takut dengan ayah saya masa saya kecil. Saya dah cuba untuk berkomunikasi dengan dia, tapi salah berkomunikasi dia naik tangan. Saya kalau boleh saya dah tak nak hidup dengan mereka lah. Lagi-lagi saya tengok lepas apa yang terjadi pada abang saya. Saya takut saya akan jadi seperti abang saya. Saya tak nak. Ke abang tu kesan daripada kena pukul dia jadi macam tak bermaya ke, lembab ke, macam mana? Ya. Boleh jadi juga kerana banyak kecederaan daripada awal usia lagi. Lepas satu-satu. Lepas sakit di kepala, sakit di kaki. Tak bengkak leher, bengkak di dada. Saya jadi trauma hari demi hari. Sekarang ni memang tak balik ke rumah ke macam mana? Saya dah malas lah nak balik rumah. Saya balik rumah pun orang kata rumah tu syurga, tapi bagi saya tu neraka.
Bukan setakat neraka jahanam. Sebab mak dan ayah ni sepatutnya jadi pelindung. Saya pula ada abang, tapi abang saya tak tahu apa yang bermain di kepala otak abang saya, mak ayah saya. Saya memang dah tak faham apa itu erti manisnya sebuah keluarga. Selalu kat sekolah orang cakap keluarga sakinah, kat ceramah hormat ibu bapa. Tapi mak ayah apa macam ni saya nak kena hormat? Macam Ray sendiri seorang pelajar yang cemerlang Tapi macam mana ada boleh sukses dalam study sedangkan dalam keluarga macam tak ada bahagia tu? Saya pernah lah dalam sekolah dulu selalu pergi ke kaunseling. Cikgu kaunseling saya banyak nasihatkan saya, kalau nak mengharapkan orang lain, diri kita ni ada kita je. Saya banyak kali dah hendak putus asa, hendak menjadi sampah masyarakat. Tapi saya rasa di hari akhir nanti hanya ada saya saja yang boleh bantu. Jadi saya tak ada apa-apa yang saya boleh buat. Kadang-kadang saya ke rumah kawan saya, rezeki saya dapat jumpa kawan yang baik, dia membawa saya ke arah untuk belajar bersama-sama. Kalau Rael tak ada di rumah, maksudnya abang, ibu dan ayah dalam dunia mereka berbeza Ayah dengan dunia dia, mak dengan dunia dia, dan abang dunia dia. Maksudnya dalam satu rumah ada 3 dunia yang berbeza dan anda tak boleh masuk dalam satu dunia pun di situ. Langsung tak boleh sebab saya tak tahu, saya memang tak faham apa itu erti kekeluargaan. Saya memang tak faham. Saya pernah tanya dekat diri saya sendiri, apa tu maksud keluarga? Apa maksud ayah? Apa maksud mak? Saya pernah juga tanya kenapa saya lahir dalam keadaan yang macam ni. Okey, ada kalau ada yang berkata Rael ni terpelajar, ada kelebihan dari segi ilmu, boleh bercakap seorang yang bijaksana, kenapa tidak anda jadi pengubah kepada kehidupan keluarga? Mungkin nak panggil kembali mak, ayah untuk hidup bersatu? Saya pernah berbaik sangka tentang masa depan saya. Tapi saya faham manusia-manusia yang toksik macam ni, tak kisahlah darah daging ke, kawan-kawan ke, mereka ada satu perasaan ego, tamak dan memandang rendah terhadap orang lain. Apatah lagi saya yang masih kecil ketika ini. Saya rasa cara terbaik untuk saya satukan balik mak ayah saya yang dah teruk, yang dah musnah, dengan abang saya lagi macam tu. Saya rasa saya kena buktikan kepada mereka kejayaan saya dulu. Bila saya dah berjaya nanti baru saya akan cuba sedaya upaya. Tapi saya harap masih sempat lagi lah, kerana kita tak pernah tahu tarikh kematian bila, walaupun kita sentiasa sambut tarikh lahir kita setiap tahun kan. Fanatik dalam apa jua bidang akan membunuh kewarasan, termasuklah taksub dalam bidang agama yang tiada panduan daripada guru ataupun murabi yang dipercayai. Segalanya mengikut emosi dan tafsiran hukum akal sendiri. Akibatnya, anak yang merana dikurung selama setahun ibarat orang yang tertekan, terpenjara emosi, jasad dan segalanya. Kepada aduan jiwa, diluahkan sengsara di hati. Sekarang ni Wan umur berapa? 26. Masih belajar ke kerja? Tidak bekerja lagi. So, pernah belajar bidang apa tu? Belajar accountant. Tak habis? Tak habis. Kenapa tak habis? Saya ada isu dengan family saya. Baik, saya membaca kiriman yang Wan kirimkan. Wan kata dalam keluarga yang langsung tak ada bahagia, bermaksud dulu okey, tapi bertambah ekstrim kerana perubahan seorang ayah. Jadi macam mana ia boleh berlaku? Mungkin dapat Wan ceritakan pada peringkat awal? Bapa saya ni terlalu taksub dengan agama. Tiba-tiba ke memang dia jenis yang kuat agama? Tiba-tiba. Okey. Selepas dia dah berumur, jadi tiba-tiba dia terlalu taksub. Patutnya kalau ada agama, makin bahagia, tapi ini propaganda. Ya, betul. Sebab apa? Dia tegas sangat ke, ekstrim sangat ke, macam mana? Dia terlalu ekstrim. Contoh? Dia kurung saya. Dia suruh saya baca Quran. Dia kurung saya dalam satu bilik lah. Oh, berapa lama tu? Selama 1 tahun jugalah. Setahun? Ya. So tak keluar langsung? Tak keluar. So macam mana kehidupan awak? Dikurung semua tu?
mak saya selalunya akan bagi saya makan melalui tingkap. Dia memang tak bagi saya keluar daripada bilik tu. Dia suruh saya hafal Al-Quran semua. Macam kalau nak kira dengan zaman sekarang macam tak logik lah untuk buat macam tu untuk budak-budak zaman sekarang kan. Sebelum tu, di rumah tu ada bilik. Awak masuk dalam tu, kena kurung. Maksudnya hidup awak macam tu je? Ya, betul. Mak saya pun tak boleh nak buat apa. Dia terlalu patuh dengan bapa saya. Okey, masa di kurung tu, depresi ke? Tekanan hidup ke? Saya sangat depres lah, pressure lah. Sebab benda yang sama je berlaku kan. Setiap hari kena buat benda sama je. Jadi memang saya murung lah. Jadi dulu difahamkan ialah sihat kan? Makin lama makin kurus lah sebab yalah, dikurung macam tu tak ada kehidupan lain. Dulu berat saya dalam 80. Bila terlalu lama saya selera makan pun tak ada. Jadi berat saya memang turun lah 65. Sekarang 65 lah. Jadi macam mana turning point yang Wan boleh keluar daripada penjara tu? Bila satu masa ni saya memang terlalu depres. Saya terpaksa melawan bapa saya dengan mak saya. Saya try untuk keluar daripada bilik tu. Jadi saya try untuk cari kawan saya yang saya kenal lah. Masa tu ada gadget tak? Masa tu saya tak ada gadget lagi. Gadget dah kena ambil dengan parent saya kan. Jadi saya terpaksa lah. Okay, dah lama tak keluar rumah, tak ada dunia luar. Macam mana? Apa yang you rasa sebenarnya? Saya tak tahu lah. Masa tu saya memang try pusing-pusing kampung cari kawan yang lama semua. And then bila jumpa baru saya cerita kepada sebenar semua. Kawan terkejut tak? Kawan saya memang terkejut lah. Saya terpaksa bagi tahu dia lah, sebab saya memang nak kena lari daripada rumah saya lah. Saya memang tak tahan dah masa tu. Okey, jadi sebagai seorang lelaki, biasa kalau perempuan dia boleh menangis semua kan? Lelaki macam mana? Adakah awak banyak juga menangis tanpa orang lain tahu? Ya, lelaki kan dia ada ego dia masing-masing kan. Jadi saya dalam diam lah, saya sedih, saya menangis lah. Tapi saya juga ceritakan dekat kawan saya tu sambil menangis lah. Tapi mak langsung tak berubah hati ke tengok anak kena kurung macam tu? Mak saya dia terlalu patuh dekat ayah saya. Jadi dia memang tak boleh nak buat apa lah. Pernah tak ayah datang menjenguk ke tak langsung? Ayah seminggu sekali lah. Itu pun just sebab ayah saya kahwin dua. Saya ni consider anak nombor dua lah, isteri nombor dua. Oh, anak daripada isteri yang kedua? Ya. Just datang untuk tengok je lah. Lepas tu dah. Masa kecil rapat tak dengan ayah tu? Dulu rapat lah, tapi bila dia dah macam tu memang dah tak rapat langsung lah. Sekarang ni dah lama di luar dengan kawan. Difahamkan study tak habis, kerja pun lebih kurang. Siap ada kawan yang betul-betul bantu ya. Jadi pernah tak jumpa dengan kaunselor ke atau siapa saja untuk pulihkan emosi anda? Sebab saya rasa setahun tu tempoh yang sangat lama, tak logik juga kan? Ya, betul. Saya tak ada jumpa kaunselor, tapi saya just depends on kawan saya je lah. Saya hidup dengan kawan saya je. Untuk membuang trauma macam mana tu? Saya try busykan diri saya lah. Lepak dengan kawan semua. Tapi kejayaan awak untuk handle emosi tu kira bagus lah. Setengah orang mungkin dah buat hal yang tak baik seperti yalah tamatkan riwayat ke. Tapi macam mana awak boleh ada keimanan untuk bertahan tu Itulah yang saya cakap. Saya jumpa kawan saya, alhamdulillah kawan saya ni dia jenis yang baik. Dia faham situasi kan yang berlaku. Jadi dia support saya dengan in positive way lah.
Mungkin ketika sebelum ni awak belajar, mungkin kerana pengalaman awak bergaul dengan orang yang baik, awak seorang yang terpelajar tu membantu awak untuk survive ketika dalam kurungan tu. Bayangkan kalau awak ni tidak ada ilmu apa-apa, macam lagi teruk jadinya. Ya, betul. Disebabkan benda tu juga, saya rasa saya ada kesedaran lah benda macam tu. Lama tak ambil masa untuk pulih tu? Lama juga lah. Saya try untuk positifkan diri saya semua. Apa yang saya fikir memang tak patut lah bapak saya buat macam tu kan kat saya. Okay, sekarang ni awak macam takut image orang yang muka seakan-akan bapak dan memakai pakaian agama. Maksudnya awak trauma tengok orang image sedemikian. Ya, saya rasa memang kadang-kadang saya trauma juga. Saya kadang-kadang terfikir bapak saya juga. Tapi saya try untuk buang mindset tu lah. Supaya macam tak semua orang macam tu kan. Tapi kadang-kadang memang saya teringat bapak saya lah kalau orang pakai serban ke apa ke. Sekarang ni semangat untuk hidup macam mana? Macam biasa ke, tak ada rasa ke macam mana? Sekarang memang saya tak tahu lah. Saya fokus on myself je lah. Nak fikir family pun susah juga sebab kita dah tahu kan. Saya dah tahu macam mana apa yang dah berlaku semua. Jadi saya cuba untuk fikir pasal diri saya dulu lah. Jadi dalam kisah ni adalah mereka, apabila anak ni telah pun dikurung oleh si ayah, perkara pertama apabila berlaku perkara-perkara kejadian ini, sekiranya kita kena faham dalam perlembagaan Malaysia ada satu hak untuk seluruh rakyat di Malaysia ini, baik beragama Islam maupun tidak beragama Islam, mana-mana saja warga negara Malaysia bebas bergerak, tidak boleh dikurung, tidak boleh dihalang. Maka apabila berlaku tahanan-tahanan yang saya katakan sebagai kurungan ataupun tahanan ini, yang mana mereka ni tak boleh buat aduan sebab mereka ditahan, mereka dikurung. Mana-mana pihak yang tahu, tidak semestinya ibunya, malah sekiranya kawan-kawan, saudara mara, jiran, tetangga yang tahu akan diri dia dalam keadaan ditahan, dikurung, mereka boleh buat report polis. Aduan polis, dapatkan JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, untuk maklumkan perkara ini kerana peluangnya ada aduan. Kalau tidak ada aduan, tidak ada apa-apa tindakan yang boleh diambil untuk memberi bantuan kepada orang yang dikurung ataupun orang yang ditahan. Itu yang pertama, dari sudut undang-undang. Okey, daripada sudut hukum syarak, bagi mereka yang menggunakan hujah agama, yang ni hulu dalam beragama ni. Okey, kita rujuk dalam satu hadis riwayat Ibnu Hibban yang mana Rasulullah SAW menegur berkenaan dengan golongan ekstremis, yang mana Rasulullah SAW berkata, awasilah kamu dalam melampau dalam beragama, kerana binasanya orang-orang sebelum kamu adalah disebabkan sikap hulu mereka dalam beragama. Maka Rasulullah SAW. Kita kena faham kat sini, apabila berlaku perkara-perkara ini, ibu bapa ni jangan cepat untuk mempercayai apa yang didengar dan mudah berpuas hati dan ikut saja apa yang disuruh oleh orang yang mereka ikut ataupun orang yang mereka percaya. Tetapi kita kena ada why is A, kenapa itu A, kenapa itu B, adakah perbuatan itu betul. Anak-anak sekarang bukanlah anak-anak seperti anak zaman dulu. Mereka nak tahu why is A, why is B, kenapa itu A, kenapa itu B, terangkan. Mereka lebih cepat tangkap dan mereka lebih terdedah dalam dunia media sosial dan sebagainya. Segala fakta-fakta di hujung jari. Katalah kalau kita sekat sekalipun telefon dan juga internet dan sebagainya, mereka masih boleh mendapatkan maklumat-maklumat daripada kawan-kawan yang juga terdedah dengan pelbagai maklumat. Jadi bagaimana kita buat sebagai seorang ibu bapa yang mana nak mendalami agama, dalam pada masa yang sama terapkan perkara tersebut, bual, nasihat, beritahu kenapa dan mengapa tak boleh buat begini. Saya rasa itu tindakan yang lebih baik kerana tindakan menzalimi seperti perkara tersebut adalah satu perbuatan yang salah dari sudut undang dan juga salah daripada sudut hukum syarak. Selalunya terdapat beberapa faktor lah, bukan hanya pada satu faktor. Contohnya dia ada faktor pada pendera itu sendiri,
dan juga faktor pada kanak-kanak dan faktor-faktor yang lain lah. Okey, contoh faktor pada pendera itu sendiri, mungkin itu cara dia nak lepaskan dia punya tekanan ataupun dia punya tension. Mungkin dekat tempat kerja dia ada kena marah dengan bos, tapi dia tak boleh nak lepaskan dia punya kemarahan. Jadi dia akan channel dia punya kemarahan tu kepada sesuatu yang mempunyai kurang impact untuk balas pada dia. Jadi dia lepaskanlah kepada anak-anaknya lah. Jadi mungkin kalau faktor-faktor yang lain kita boleh consider mungkin penyalahgunaan dadah pada ibu bapa itu sendiri, ataupun pemabuk, kaki botol, dan juga masalah-masalah yang lain lah seperti ibu tunggal ataupun dia ikut teman lelaki lah. Okey, kalau kita tengok pada faktor pada kanak-kanak pula, faktor pada kanak-kanak, biasanya kanak-kanak yang didera ni mungkin dari jenis yang lemah, yang tidak boleh melawan. Contohnya pada kanak-kanak yang OKU ataupun yang mempunyai perkembangan yang lambat, yang lembam ataupun yang sindromik. Contohnya macam Down syndrome. Contoh yang lain mungkin anak tu terlalu nakal. Jadi mak ayah nak lepaskan geram, dia terlebih pukul lah pada anak-anak tu. Okey, kalau kita tengok faktor-faktor yang lain, mungkin faktor kewangan ataupun situasi semasa yang macam COVID sekarang, jadi sama-sama dekat dalam rumah, so kes penderaan tu mungkin lebih kerap berlaku lah. Selain daripada perkembangan fizikal, perkembangan emosi juga masih lagi berlaku semasa kanak-kanak tu sedang membesar. Jadi bila ada penderaan, dia akan berlaku satu gangguan terhadap perkembangan kanak-kanak ni. Di dalam otak kita ada satu bahagian yang kita panggil hippocampus, yang fungsi dia untuk menyimpan memori, kita punya ingatan. So apabila berlaku penderaan ni, jadi fungsi hippocampus ni distort ataupun terganggu. Jadi dia akan lebih menyimpan kenangan-kenangan yang menyebabkan dia trauma, yang akhirnya bila besar benda ni akan manifest sebagai satu penyakit mental lah, ataupun mental disorder. So dari sudut psikologi yang lain, mungkin kanak-kanak tu menjadi pendiam ataupun susah nak percaya pada orang lain sebab dia rasa insecure ataupun tidak selamat, yang mana dia sering dibuli ataupun didera semasa kecil. Jadi dia tak boleh nak meluahkan ataupun melepaskan dia punya perasaan sebab dia tidak percaya kepada orang-orang ni. Kemungkinan-kemungkinan yang lain, mungkin dia akan mendapat sakit mental seperti kemurungan ataupun yang kita panggil sebagai complex PTSD ataupun post traumatic stress disorder lah apabila dia besar nanti. Dan kemungkinan juga mereka boleh terlibat dengan penyalahgunaan dadah lah apabila dewasa nanti.